Popok mahkota memang best. Berkaitan dengan GST, kami sangat kecewa merakamkan kekecewaan kerana GST telah pun diluluskan oleh Parlimen semalam dengan sejumlah undi yang didukung oleh ahli Parlimen BN yang langsung tidak memperlihatkan keprihatinan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat sekarang ni, iaitu rakyat sedang menghadapi dari segi tiada pertambahan pendapatan, tetapi sebaliknya akan menghadapi perkara yang berkaitan dengan perbelanjaan yang makin meningkat. Alasan mereka memberikan bahawa ada barangan yang tidak dikenakan GST, yang dikecualikan daripada GST ini, menggambarkan bahawa itulah sahaja hak orang miskin dalam negara kita. Iaitu hak orang miskin ni, hak mereka ialah makanan untuk mereka. Kalau makan nasi hanya berlaukkan direbus, digoreng, itu sahaja, cukup sekadar cili dikepak bersama limau nipis dan juga belacan ataupun budu yang tidak GST kan. Jadi bagi saya bahawa inilah sebenarnya kategori meletakkan sejumlah barangan yang dikatakan untuk orang miskin ini, itulah dia sumbangan kerajaan kepada orang miskin, bahawa kamu tak layak untuk memiliki barang-barang yang lain kerana pendapatan kamu itu tidak sampai kepada untuk kamu melayak memiliki barangan-barangan yang lain. Jadi ini suatu yang sangat malanglah kepada rakyat sedang berhadapan, khususnya penoreh getah, pekebun kecil, termasuk pegawai kerajaan. Kemiskinan bukan saja di kampung, tapi saya katakan kemiskinan juga berlaku di bandar, menghadapi kesempitan hidup dan sebagainya. Jadi kami merakamkan kekecewaan yang amat sangat. Yang keduanya, setelah dia diluluskan, sehingga sekarang masih belum terjawab apa yang saya dan rakan-rakan Bangkit semalam. Yang kami hari ini sekali lagi nak mempertegaskan, kerajaan perlu memberitahu tentang bagaimana model keuangan yang meterai dalam satu perjanjian antara kerajaan dengan MyEG Consortium. Sebab kerajaan telah melantik MyEG untuk menyediakan software bagi pungutan GST ini, bagi pungutan GST ini. Jadi kami telah dipahamkan bahawa dengan bayaran yang agak tinggi, dan kemudian sudah tentu ada beberapa perkara yang lain yang perlu diperjelaskan oleh kerajaan. Sebab saya melihat bahawa kalau sebelum ini EES ada perjanjian, iaitu kalau 6 juta saham, syarikat yang menyediakan software ini akan dapat sekian banyak. Kalau 10 juta saman, syarikat ini akan dapat sekian banyak. Jadi berapa daripada kutipan GST nanti, berapa persen akan diperolehi oleh MyEG ini? Berapa persen yang akan diperoleh oleh MyEG? Yang keduanya, yang lebih utama bagi saya, yang kedua ni ialah kenapa MyEG? Kenapa kerajaan perlu melantik MyEG sedangkan yang dipungut ini adalah cukai? Saya tidak bersetuju dengan cukai GST, tetapi saya mengatakan bahawa kenapa MyEG dan kenapa kita perlu melantik satu pihak lain untuk memungut cukai, dan kenapa cukai itu perlu dibahagi, hasil kutipan cukai GST itu perlu dibahagi dengan satu pihak yang lain. Sepatutnya dimasuk dalam satu tabung kerajaan, Consolidated Fund. Jadi tetapi kenapa dibahagikan itu kepada pihak lain, sedangkan ini adalah kutipan cukai. Jadi sebab itu saya heran apa alasan yang diberikan oleh pihak kerajaan, saya pun tak pasti, tetapi menunjukkan bahawa kerajaan sebenarnya tidak bersedia dalam pelaksanaan GST. Sebab bagi saya melihat kalau lembaga hasil dalam negeri mereka membeli software tersebut. Mereka membeli software tersebut, lembaga LHDN. Dia tak lantik pihak lain sebab dia faham cukai dia mesti direct
terus dengan LHDN, cukai pendapatan. Dia mesti bayar terus kepada LHDN. Dia tak boleh bayar kemudian ada pihak lain yang akan dibahagikan hasil daripada kutipan tersebut. Jadi LHDN dia beli software daripada satu syarikat yang lain, kemudian dia latih pegawai dia, kemudian dia sendiri melaksana. Maknanya kutipan itu dia tidak akan bahagi dengan mana-mana pihak. Dia tidak akan membagi mana-mana pihak, betul-betul masuk kepada tabung. Akhirnya apa yang dihujah oleh kerajaan bahawa duit itu akan digunakan untuk pembangunan negara dan juga rakyat. Tetapi untuk GST ini nampaknya ada pihak lain yang akan mendapat keuntungan, iaitu MyEG Consortium, dan salah seorang daripada board dia itu ialah Singaporean. Salah seorang daripada board dia ialah Singaporean, iaitu Eng Fuk Ai Victor. Dia seorang Singaporean. Jadi saya tak pasti sama ada dia memegang share ataupun tidak. Tetapi hakikatnya yang harus dilihat oleh kita semua ialah kenapa pihak custom sendiri tidak membangunkan software ataupun membeli software daripada pihak yang lain, kemudian melatih pegawai mereka untuk pastikan bahawa kalau kutipan itu dibuat sepenuhnya akan masuk ke dalam custom diraja dan juga akan balik kepada kerajaan, kepada negara. Jadi kita nak tahu berapa banyak yang akan diperolehi oleh konsortium MyEG ini. Dan semalam saya dah sebut bahawa antara board dia ialah Lenggong sendiri, termasuk bekas Ketua Pemuda UMNO Tanjung Raja Munir, dan bekas pengurusi dia, chairman dia ialah chairman MyEG ni ialah Datuk Dr. Noresa, bekas ahli parlimen Balik Pulau, dan juga bekas MT UMNO, ahli majlis tertinggi UMNO satu ketika dahulu. Jadi itu yang kami nak tahu tentang hal yang berkaitan dengan GST dan juga MyEG ini.